Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da' bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya sekali lagi kita dapat bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah yang kita masih lagi berada dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Syahid Dr. Ramadan Al-Buti, dan kita masih lagi berada dalam tajuk yang baru pada malam ini, iaitu utusan pertama menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lepas, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk melakukan hijrah pertama dalam Islam, iaitu hijrah ke bumi Habsyah untuk menyelamatkan akidah, supaya akidah yang dianuti oleh para sahabat, yang mana mereka itu telah dihujani dengan berbagai-bagai siksaan dan juga kekejaman ke atas diri mereka, sehingga mengakibatkan mereka tidak lagi tahan dengan siksaan dan kezaliman yang mereka hadapi. Maka sebab itu mereka meminta pandangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dapat menyelamatkan mereka daripada siksaan yang begitu hebat yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada mereka suatu jalan penyelesaian, iaitu mereka boleh melakukan hijrah keluar daripada kota Mekah, menyelamatkan akidah, menyelamatkan diri mereka daripada mengalami siksaan yang begitu dahsyat, supaya melakukan hijrah itu ke bumi Habsyah. Kerana apa Nabi menganjurkan kepada para sahabat ini supaya berhijrah ke bumi Habsyah, bukan ke Yaman, bukan ke Najran, bukan ke Palestin, tetapi Nabi menganjurkan kepada mereka supaya pergi ke bumi Habsyah, kerana Nabi mengetahui bahawa pemerintah ataupun raja yang memerintah bumi Habsyah itu adalah seorang yang bersifat adil dalam pemerintahannya. Bila berpegang sungguh-sungguh dengan agama Nasrani, berpegang sungguh dengan kitab Injil, maka ia telah memerintah dengan penuh keadilan kepada rakyatnya di bumi Habsyah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat berhijrah ke bumi Habsyah. Seperti mana yang kita sedia maklum, apabila musyrikin Quraisy mengetahui akan hijrah ini, maka mereka telah menghantar dua orang utusan mereka yang diketuai oleh Amr bin Al-As supaya pergi bertemu dengan Raja Najasyi
bawa hadiah yang banyak supaya dapat mempengaruhi pemikiran Najasyi, supaya mengembalikan balik orang-orang Mekah ini kepada pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila dua utusan ini gagal untuk membawa balik sahabat-sahabat Nabi yang melakukan hijrah ke bumi Habsyah ini, kerana Najasyi telah mendengar pandangan daripada dua pihak, satu daripada orang Islam yang dikutai oleh Ja'far bin Abi Talib, dan satu daripada musyrikin Quraisy iaitu Amr bin Al-As. Jadi apabila Ja'far bin Abi Talib yang menjadi juru cakap kepada umat Islam pada ketika itu menerangkan tentang kenapa mereka itu dimarahi, kenapa mereka itu dizalimi, kenapa mereka itu diseksa dengan begitu kejam oleh musyrikin Quraisy, kerana mereka telah menganuti suatu agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Dan Muhammad bin Abdullah itu bukan orang asing, bukan orang yang datang daripada mana-mana yang mereka tak kenal, tetapi orang yang mereka sangat kenal daripada kecilnya sampai remajanya, sampai dewasanya, sehingga beliau diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Mereka kenal bahawa Muhammad bin Abdullah itu seorang yang digelar sebagai Al-Amin, orang yang jujur, orang yang beramanah, orang yang tidak pernah bercakap bohong. Jadi apabila dia membawa satu agama yang mengajak manusia supaya menyembah Allah yang Maha Esa, mengajak manusia bersifat kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, mengajak manusia supaya saling hormat menghormati di antara satu sama lain, meninggalkan pembunuhan anak-anak, meninggalkan minum arak, meninggalkan riba, meninggalkan perzinaan dan sebagainya, yang mana semua itu merupakan perkara yang dikehendaki oleh diri manusia itu sendiri, fitrah manusia macam tu. Maka kata Ja'far bin Talib, apabila kami melihat akhlak dan juga tingkah laku yang ditunjukkan, yang dianjurkan oleh Muhammad itu bertepatan dengan naluri manusia, maka kami nak ikut dia. Kami beriman kepada Allah dan Rasul. Tiba-tiba pembesar-pembesar Quraisy ini marah kepada kami, dan akhirnya mereka tangkap kami, mereka zalim kami, seksa kami yang begitu kejam, dan akhirnya kami tak tahan, kami pun melakukanlah hijrah ke bumi Habsyah. Maka akhirnya apabila Raja Najasyi mendengar dua-dua belah pihak ini dengan hati yang terbuka, dengan penilaian yang adil, dan akhirnya dia mengatakan kepada pembesar wakil musyrikin Quraisy ini, dia kata, kamu baliklah, kamu baliklah, bawa harta-harta, hadiah-hadiah yang kamu bawa nak bagi pada aku ni, bawa balik ke kota Mekah, dan orang Islam yang datang ke bumi Habsyah ini, ke negara aku ini, aku akan jagai mereka dengan baik, dengan penuh hormat, dan mereka akan sentiasa berada di bawah naungan aku daripada diapa-apakan oleh orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila orang Islam dia berada di bumi Habsyah, mereka telah menunjukkan suatu akhlak yang cukup hebat. Mereka telah menunjukkan akhlak yang cukup unggul, seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mereka hidup dikelilingi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat tingkah laku Nabi. Sebab itu bila orang tanya Aisyah, bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab Aisyah, kana khuluqu al-Quran. Adalah akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Bermakna diri Nabi itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Apa yang disebut, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu Nabi terjemahkan dalam
tingkah laku dia, akhlak dia, perbuatan dia, percakapan dia, muamalah dia, Nabi tunjulkan di dalam perlakuan dia. Maka sebab itu kata Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka itulah juga yang diambil oleh para sahabat. Apabila mereka mendalami akhlak, ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ambil sungguh-sungguh, bukan sekat-sekat. Ya, seperti mana orang Yahudi, seperti mana ahlul kitab. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak beriman dengan sebahagian Alkitab dan kamu kufur dengan sebahagian kitab? Bermakna ahli kitab ni, orang Yahudi dengan orang Nasrani ni, dia ambil, dia beriman dengan kitab mereka, apa yang sesuai dengan hidup mereka, mereka ambil. Apa yang tak sesuai, apa yang tak menepati kehendak mereka, mereka tinggalkan. Itu ahli kitab. Tetapi sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ataakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ambil semuanya. Dan apa yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu tinggalkan. Ini akhlak bagi sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi suruh, mereka ambil semuanya. Dan apa yang Nabi larang, mereka tinggalkan semuanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, akhlak inilah yang dibawa, yang ditonjolkan oleh sahabat-sahabat yang melakukan hijrah di bumi Habsyah. Sehingga orang-orang Habsyah ini, mereka terpegun, teruja tengok akhlak-akhlak orang Islam ni. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sebab mereka duk dengar ni tentang diri Muhammad ni, mereka duk dengar, oh orang nak cerita Muhammad ni akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus dan sebagainya, mereka dengar. Tapi mereka belum lagi melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila orang Islam yang melakukan hijrah dan mereka duduk beberapa tahun di bumi Habsyah itu, maka disitulah orang-orang Habsyah pada ketika itu adalah berpegang kepada agama Nasrani. Mereka melihat akhlak-akhlak orang Islam ni cukup hebat. Mereka bersama mereka berada dalam keadaan ukhuwah Islamiyah, ya? Berada dalam keadaan yang tolong menolong, bantu membantu, hormat menghormati di antara satu sama lain. Adanya sifat kasih sayang di antara satu sama lain. Kemudian apabila mereka menunaikan solat, mereka cukup berdisiplin mengikut imam yang satu. Semua ini menampakkan kepada akhlak-akhlak yang cukup hebat, yang dilihat, yang ditengok oleh penduduk-penduduk Habsyah. Bermakna akhlak-akhlak itulah yang membuatkan diri mereka teruja untuk pergi sendiri bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Mereka tak puas ni, hati tak puas apabila tengok akhlak itu dipamerkan oleh sahabat. Mereka nak jumpa Muhammad, mereka nak tengok sendiri adakah apa yang diceritakan tentang diri Muhammad itu seperti mana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabatnya itu berlaku pada diri Muhammad itu. Mereka nak tengok. Kalau betul lah apa yang dipamerkan oleh sahabat ini itulah yang dipamerkan oleh Muhammad, maka niscaya kami beriman kepada Muhammad. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah, orang yang nak mencari kebenaran, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya tulus, ikhlas untuk mencari kebenaran. Maka apabila dia pergi untuk mencari kebenaran, dia nampak kebenaran itu ada di hadapan matanya, dia akan ikut kebenaran itu, dia akan terima kebenaran itu. Tetapi kalau orang yang pergi bukan untuk niat tulus, suci untuk mencari kebenaran, tetapi adalah untuk menyaingi, nak lawan, nak menegakkan kebatilan, ataupun untuk mempelekehkan orang ini sebagainya, maka ketika itu walaupun kebenaran
terpampang di hadapan matanya, dia tak akan terima kebenaran. Hidayah dan petunjuk Allah tak akan masuk dalam diri dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, jadi apabila sahabat-sahabat ni dah berapa tahun dah mereka berada di bumi Habsyah, dan mereka dah mendapat khabar bahawa keadaan di kota Mekah agak tenteram. Tak macam dululah, agak tenteram. Sebab mereka mendengar bahawa Sayyidina Umar ibn Khattab telah memeluk Islam. Bermakna bila Sayyidina Umar ibn Khattab masuk Islam ni, bermakna ada kekuatan Islam lah di situ. Orang-orang musyrikin Quraisy dah tak berani dah nak mengapa-apakan orang Islam secara berluas-luasa. Maka sebab itu para sahabat yang melakukan hijrah di bumi Habsyah tu mulalah mengambil pendekatan nak kembali ke kota Mekah. Bila mereka nak kembali ke kota Mekah, maka adalah sekelompok daripada rakyat bumi Habsyah ni, lebih kurang 30 orang, 40 orang ni nak ikut juga pergi kota Mekah. Nak ikut untuk apa? Nak ikut sebab nak tengok Muhammad, nak jumpa dengan Muhammad ni. Sebab teruja mendengar kisah Muhammad dan juga melihat akhlak-akhlak yang dipamerkan oleh sahabat-sahabat Muhammad ini, mengakibatkan mereka tak boleh tahan lagi. Nak jumpa Muhammad, nak tengok benar ataupun tidak apa yang dibawa, ditunjukkan oleh sahabat ni, seperti mana yang dilakukan oleh Muhammad itu sendiri. Maka ikutlah rombongan ini, lebih kurang 30 orang, 40 orang, ikutlah Ja'far bin Abi Talib untuk kembali ke kota Mekah. Bila mereka kembali ke kota Mekah, mereka ikut juga 30-40 orang ni, rombongan ini ikut Ja'far bin Abi Talib kembali ke kota Mekah. Bila sampai kota Mekah, maka Ja'far pun bawalah rombongan ini bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah tabarakallah tuan-tuan, membuatkan hati mereka tak tahan lagi untuk melafazkan dua kalimah syahadah di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang hebatnya akhlak yang dipamerkan oleh sahabat itu, itulah akhlak yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka tanpa berlengah lagi, mereka terus menyatakan keislaman mereka, beriman kepada Allah dan Rasul di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berita ini sampai kepada Abu Jahal, bila berita tentang rombongan 30 orang, 40 orang ini daripada Habsyah ni sampai kepada Abu Jahal, dan dia dengar puak-puak ni dah sampai bertemu dengan Muhammad, beriman ikut Muhammad, maka Abu Jahal pun pergilah berjumpa, bertemu dengan rombongan 30 orang, 40 orang ni. Dia pun pergi jumpa. Pun dia kata apa? Ini dia punya dialog lah. Bila dijumpa sahaja, Abu Jahal kata apa kepada mereka? Belum pernah kami lihat perutusan yang dunggu seperti kamu ini. Dia takut tengok lagi lah utusan rombongan yang bodoh macam kamu. Tak nak jumpa lagi dah. Kamu dikirim untuk menyiasat tentang orang ini. Belum sempat kamu meletak punggung ke lantai sudah beriman dengannya. Dia kata kamu ni dihantar untuk siasat dulu tentang Muhammad ni macam mana. Kemudian kamu buat penilaian, berfikir cara waras, buat pertimbangan, barulah kamu nak ikut ataupun tidak. Ni baru sahaja sampai di kota Mekah, kamu pergi bertemu dengan Muhammad, terus beriman dengannya. Ni dia kata rombongan macam ni dah, aku tak nak jumpa lagi lah orang yang bodoh macam ni kata. Ini Abu Jahal bercakap dengan rombongan daripada Habsyah ini 30-40 orang ni. Serentak mereka menjawab. Maka orang-orang Habsyah ni menjawab. Dia kata, selamatlah kamu. Kami tidak mahu mengikut jejak langkah kamu. Kami mempunyai pendirian kami sendiri. Dan ikutlah apa yang kamu mahu.
Kami tidak mahu melepaskan peluang kebajikan ini. Nampak, mereka ni ada prinsip, mereka ni ada pegangan. Sebab tu walaupun orang kata macam mana pun tentang keburukan baginda Nabi SAW, tapi oleh kerana mereka ada prinsip, mereka ada pegangan. Sebab tu dia kata, terpulanglah pada kamu wahai Abu Jahal, kamu nak buat apa buatlah, tapi kami ada pegangan kami sendiri, iaitu kami dah nampak kebenaran itu berada di hadapan mata kami. Kami tak mau berlengah lagi. Kami nak beriman dengan Allah dan Rasul. Sehingga Allah rakamkan cerita mereka ini di dalam surah Al-Qasas ayat 52 hingga 55. Allah rakamkan kisah mereka ini sebab mereka berani lawan dengan Abu Jahal. Orang ni, Abu Jahal pembesar Quraisy. Kalau orang luar datang ni bertemu dengan Abu Jahal ni, ketak lutut nak cakap dengan dia, kan? Sebab dia ada pengaruh, dia ada orang apa, hebah dia tu dia ada. Tetapi mereka ini, apabila Abu Jahal kata kepada mereka, kamu ni gerombongan yang dungu, yang bodoh, yang aku tak nak jumpa lagi, baru sahaja datang kota Mekah, tak sempat lagi kenal Muhammad, siapa dia, kamu terus beriman ikut dia. Dia adalah orang yang pemikiran yang cetek. Tapi mereka berani memberi jawapan yang tegas kepada Abu Jahal, bahawa kamu ikutlah pandangan kamu, kami ada pandangan kami sendiri, kami ada pegangan kami sendiri. Maka kami nampak kebenaran itu berada di hadapan mata kami, kami terus nak beriman kepada Muhammad. Maka Allah rakamkan perbuatan yang dilakukan oleh 30-40 orang delegasi daripada bumi Habsyah ini. Allah rakamkan dalam surah Al-Qasas, yang mana Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelumnya, yakni Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran yang datang dari Tuhan kami. Ini orang-orang yang datang bertemu dengan Nabi, mereka ni beragama Nasrani, bermakna Ahlul Kitab. Dan apabila Nabi bacakan ayat Al-Quran di hadapan mereka, maka mereka nampak kebenaran, yakni Al-Quran itu datang daripada sumber yang sama, seperti mana yang dibawa oleh Nabi Isa, datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, yakni Al-Quran juga datang daripada Allah Azza wa Jalla, seperti mana yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Allah SWT lagi, sungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka betul kata, orang-orang negara Habsyah itu berkata, sungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan mereka, mereka nafkahkan. Mereka orang yang ahli kitab ni, yang beriman kepada Allah, mereka yang dapat 2 pahala kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka menolak kejahatan, mereka menerima kebaikan. Mereka orang yang alim, orang yang ada ilmu tentang kedatangan Rasul akhir zaman. Ciri-cirinya telah disebut dengan jelas dalam kitab Injil dan Taurat. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah SWT, allazina atainahumul kitab,
orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yakni kitab Injil dan Taurat, iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengetahui akan diri Muhammad itu, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengetahui akan anak-anak mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita tengok balik cerita dia sikit. Abdullah bin Salam ni dia seorang pendeta Yahudi yang terkenal di bumi Madinah. Yang seorang yang alim dengan kitab Injil, seorang yang berpegang sungguh kepada kitab Injil, yang mengajar akan kitab Injil kepada penganut-penganut agama Nasrani di bumi Madinah. Dan dia sering kali menceritakan tentang perihal datangnya Rasul akhir zaman, ciri-cirinya begitu begini dan sebagainya, seperti mana sebut dalam kitab mereka. Dia sering menyebut kepada penganut-penganut agama Nasrani, dan dia sangat dihormati di kalangan orang-orang Nasrani di bumi Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila minta maaf, Abdullah bin Salam seorang pendeta agama Yahudi, Yahudi. Dia berpegang dengan kitab Taurat, dan dia sentiasa mengajar orang-orang Yahudi akan kitab Taurat itu tentang kemunculan dan juga kedatangan Rasul akhir zaman yang namanya Ahmad. Jadi apabila dia menunggu-nunggu kedatangan Rasul akhir zaman yang akan datang daripada lahir daripada kota Mekah, akan datang kota Madinah, dan dia sentiasa menunggu-nunggu. Jadi apabila dia mendengar kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu dia berada di atas pokok tamar. Dia duduk atas pokok tamar, tengah duduk kutip buah tamar. Tiba-tiba datang mak saudaranya bagi tahu, dia kata, nama dia asal adalah Husain, Husain bin Salam. Dia kata, ya Husain, Rasul akhir zaman yang kamu sebutkan itu, dah orang duk cerita dia telah datang sampai dah dekat Quba. Dia sekarang ni sedang sampai di Quba. Maka apabila dia dengar tentang diri Muhammad ini telah sampai di Quba, maka dia pun bergegas turun daripada pokok tamar. Maka dia pun bersiapkan dirinya untuk pergi ke Quba. Bila dia sampai dekat Quba, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, pada ketika itu orang ramai tengah duk berumun Nabi. Sebab Nabi baru sampai di Quba pada ketika itu. Maka Abdullah bin Salam, Husain bin Salam ni pun, dia pun ada di situ. Kemudian hadis pertama yang didengar daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Abdullah bin Salam cerita sendiri. Hadis yang pertama didengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa it'amut ta'am, bagi makan orang yang lapar. Solatlah di tengah malam pada waktu orang lain sedang tidur lena. Niscaya kamu akan masuk syurga dalam keadaan yang bahagia. Ini hadis yang pertama yang Abdullah bin Salam ini dengar keluar daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat di situ tanda-tanda kenabian itu ada pada diri Muhammad. Sebab dia orang yang alim dan kitab Taurat, orang yang mahir, orang yang mengetahui akan tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasul akhir zaman. Maka dia melihat pada Muhammad itu memang ada ciri-ciri Rasul akhir zaman yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka di situlah dia pun memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Muhammad. Bila Nabi dengar orang panggil namanya, maka Nabi pun beralih kepada orang itu. Nabi tanya, man anta?
siapa kamu? Maka dia kata, ana Husain bin Salam. Maka Nabi kata, la, bal anta Abdullah bin Salam. Nabi menukarkan namanya daripada Husain bin Salam, Nabi tukarkan namanya kepada Abdullah bin Salam. Maka kata Abdullah bin Salam, semenjak itu aku tidak lagi menggunakan nama Husain, tetapi aku menggunakan nama Abdullah bin Salam. Itulah nama yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sebab Nabi kenal dia adalah seorang pendeta yang sangat berpengaruh di kota Madinah. Bila memperkenalkan diri dia, Nabi dah tahu dah dia adalah Husain bin Salam, dan Nabi terus tukarkan namanya kepada Abdullah bin Salam. Maka akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Abdullah bin Salam terus beriman kepada Allah dan Rasul, menyatakan keimanannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia nampak kebenaran yang ada di hadapan matanya itu memang benar. Muhammad ini adalah seorang Rasul akhir zaman, seperti mana yang disebut dan dinyatakan di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Dia kata, wahai Abdullah, aku nak tanya engkau satu soalan. Adakah kamu mengenali Muhammad seperti mana kamu mengenali akan anak-anak kamu? Sebab Allah sebut dalam Quran tadi, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ni orang ahli kitab. Mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal akan anak-anak mereka. Jawab Abdullah bin Salam, dia kata, wahai Umar, kami mengenali Muhammad seperti mana kami mengenali akan anak-anak kami. Bahkan kami kenal Muhammad lebih daripada kami kenal anak kami. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Abdullah bin Salam, dia pergi bertemu dengan Nabi dalam keadaan hati yang tulus suci untuk mencari kebenaran. Dan akhirnya hidayah Allah masuk dalam diri dia, dia beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab itu benar kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh datang kepada kami untuk mencari kebenaran, niscaya kami akan tunjukkan jalan-jalan hidayah, petunjuk kepada mereka. Kalau orang sungguh-sungguh datang mencari jalan kebenaran, petunjuk Allah SWT, hatinya bersih, tulus, suci, maka Allah akan beri hidayah masuk ke dalam diri dia. Tapi kalau orang datang bertemu mencari nak menegakkan kebatilan ataupun untuk mengejek, menghina, mempelekeh dan sebagainya, walaupun kebenaran itu ada di hadapan mata mereka, mereka tak beriman kepada Allah dan Rasul. Contoh yang cukup banyak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sebab itu kita lihat apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun ke-11 kenabian. Berlaku selepas mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami dua keadaan yang cukup menyayatkan hati Nabi. Nabi sangat sedih. Peristiwa yang pertama, hilangnya dua insan yang Nabi sayang, iaitu Siti Khadijah radhiyallahu taala anha dan bapa saudaranya Abu Talib. Ni dua orang yang Nabi sangat sayang, yang mempertahankan diri Nabi dan juga perjuangan Nabi. Dua orang insan ni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sedih. Yang kedua, Nabi memulakan langkah keluar daripada kota Mekah untuk pergi ke kota Taif dengan tujuan dan harapan yang besar, supaya ada orang Arab musyrik di bumi Taif yang mahu mendengar Islam. Tapi bila Nabi sampai sana, Nabi jumpa dengan pembesar-pembesar Hawazin dan juga Bani Saqif. Belum lagi Nabi buka mulut cerita tentang Islam, mereka telah menghalau Nabi keluar daripada bumi Taif dalam keadaan yang cukup hina.
bahkan cukup hebat lagi, cukup dahsyat lagi, cukup pilu lagi. Mereka sediakan anak-anak nakal hamba-hamba sahaya untuk baling batu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang jalan Nabi keluar daripada bumi Taif. Maka Nabi sedih. Maka sebab itu pada tahun ke-11 kenabian, Allah Subhanahu wa taala menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggembirakan hati Nabi yang sedih. Bawa Nabi berjalan-jalan daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin, dan diperlihatkan dengan berbagai-bagai keadaan peristiwa di sepanjang jalan itu. Dan akhirnya Allah menjemput Nabi, mi'rajkan Nabi, angkat Nabi, naik pada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bertemu dengan para anbiya dan rasul. Dan akhirnya Allah jemput Nabi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menganugerahkan suatu amalan, suatu ibadah yang cukup hebat yang diberikan kepada manusia, iaitu as-solah. Bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam balik pada malam yang sama, perjalanannya hanya satu malam. Pada keesokan paginya, Nabi ni bila dah pergi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, Nabi sangat seronok, gembira. Bila Nabi dah balik, pagi tu Nabi pun nak ceritalah kepada orang ramai. Tak sabar nak cerita ni. Peristiwa yang hebat, peristiwa yang sangat, orang kata apa, luar biasa, yang tidak boleh difikir di akal manusia. Nabi seronok nak cerita ni. Kalau kita pun lah, anak kita dapat keputusan periksa SPM 10A, kita pun seronok nak cerita pada orang. Tak sabar nak cerita pada orang. Tak sabar nak upload dekat Facebook. Seronok. Begitulah baginda Nabi SAW. Bila Nabi pulang daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi seronok nak cerita pada orang ramai ni. Pagi itu Nabi pun ceritalah pada orang ramai tentang perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin, naik lagi sampai ke langit 7, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya musyrikin Arab Quraisy ni gelak ketawa, pelekeh Nabi. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh fikir dengan di akal fikiran mereka. Perjalanan yang memakan masa hampir 1 bulan, berjalan daripada bumi Mekah nak pergi ke bumi Palestin, hampir 1 bulan perjalanannya. Tapi Muhammad boleh cerita 1 malam dia berjalan. Dan peliknya lagi, dia boleh naik sampai ke langit ke-7, patah balik 1 malam. Maka mereka gelak ketawa kepada Muhammad. Tetapi tuan-tuan, walaupun mulut mereka ketawa, mulut mereka mengejek Muhammad, tapi dalam hati kecil mereka sentiasa mengatakan Muhammad ni seorang manusia yang tak pernah bohong manusia. Muhammad tak pernah dusta manusia. Percakapannya selama kami kenal, dia tak nak bohong. Dan akhirnya mereka nak test Muhammad. Ni nak test. Kalaulah kata Muhammad ni duk cerita bila kita dia berjalan daripada Mekah sampai ke Palestin, naik ke langit, patah balik 1 malam, kita nak tengok ceritanya benar atau masalah, kita test dia. Kalau betul lah cerita ni, bermakna memang benarlah Muhammad. Maka mereka pun tanya, wahai Muhammad, boleh tak engkau cerita kepada kami bagaimana bentuk Masjid Al-Aqsa? Bagaimana bentuk dia? Bagaimana ada berapa tiang dalam Masjid Al-Aqsa, ada berapa pintu dan sebagainya. Maka test Nabi, kalau benarlah Muhammad ini pergi ke Masjid Al-Aqsa. Sebab mereka ni pernah pergi. Sebab mereka ni ada pedagang-pedagang, businessman yang bawa barang dagangan mereka sampai ke sana, dan mereka pernah pergi. Maka pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Allah pamerkan secara live Masjid Aqsa di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pergi ke sana bukan Nabi nak pergi bilang berapa tiang, berapa pintu, nak tengok bagaimana Masjid Aqsa. Bukan, itu benda kecil. Allah jemput Nabi bawa nak tunjuk suatu perkara yang luar biasa, yang besar, dan Nabi tak sempat pun nak tengok.
Maka bila soalan itu ditanya oleh musyrikin Quraisy nak uji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Allah pamerkan di hadapan Nabi secara live, nampak bentuk Masjidil Aqsa, bagaimana keadaannya, berapa tiang, berapa pintu, bagaimana ukiran dan sebagainya. Nabi boleh jawab, Nabi boleh cerita kepada musyrikin Quraisy secara detail tentang Masjidil Aqsa. Tak ada satu pun yang salah. Maka apabila mereka dengar Nabi cerita itu, memang betul, memang benar apa yang dikatakan, diterangkan, dijelaskan oleh Muhammad, memang betul. Tak ada salah sikit pun. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana hati mereka ni bukan nak mencari kebenaran, walaupun kebenaran itu telah hadir, telah terpampang di hadapan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak terima kebenaran. Bahkan mereka mengatakan apa? Oh, Muhammad telah menggunakan sihir. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Tapi sahabat tadi, Abdullah bin Salam, dia pergi bertemu dengan Nabi untuk mencari kebenaran. Dan akhirnya dia nampak kebenaran itu berada di hadapan matanya, dan hidayah dan petunjuk Allah masuk dalam diri dia. Maka dia beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, banyak kalau kita lihat sahabat-sahabat yang mana mereka itu pada peringkat awalnya mereka mendengar cerita-cerita, khabar-khabar daripada orang ramai tentang diri Muhammad. Ada nama seorang namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni seorang ketua kaum yang beragama Nasrani, duduk di kota Madinah. Tapi bila dia dengar nama Muhammad dan ramai pengikut yang ikut Muhammad, dia jadi marah, jadi dengki, jadi marah, jadi orang apa? Ada dendam. Sehingga membuatkan dia kata dia tak boleh dengar nama Muhammad, dan akhirnya dia mengambil pendekatan, dia keluar, tinggalkan bumi Madinah, pergi ke bumi Syam, duduk kat sana. Sebab marah nama Muhammad. Dia tak boleh dengar nama Muhammad. Maka dia lari pergi duduk Syam, tinggalkan kaumnya. Bila dia duduk kat bumi Syam berapa lama, dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dia pun berfikir, kenapalah aku ni lari tinggal kaum aku? Kenapalah aku ni benci sangat nama Muhammad? Jangan aku tak pernah pun bertemu dengan Muhammad. Aku duk dengar orang cerita je, oh Muhammad ni ahli sihir, Muhammad ni gila kuasa, Muhammad ni gila pangkat. Aku dengar orang je, tapi aku tak nak bertemu dengan dia lagi. Maka dia mengambil satu pendekatan. Dia kata, aku mesti balik ke kota Madinah dan aku mesti bertemu dengan Muhammad. Aku nak tengok sendiri, adakah apa orang cakap ni betul tentang Muhammad ataupun salah. Maka dia pun baliklah daripada bumi Syam, kembali kota Madinah. Dia sampai kota Madinah, dia masuk Masjid Nabawi. Pada ketika itu Nabi sedang berkuliah dengan para sahabat. Dia balik-balik, maka dia masuk di tengah-tengah itu. Maka Nabi pun tanya kepada dia, siapa kamu? Maka dia kata, aku adalah Adi bin Hatim. Bila Nabi dengar Adi bin Hatim, nama ni adalah seorang ketua kaum yang sangat dihormati oleh kaum dia, maka Nabi terus bangun, tinggalkan para sahabat. Nabi bangun dan Nabi ajak dia pergi ke rumah Nabi. Bila dalam perjalanan pergi ke rumah Nabi, tengah jalan Nabi bertemu dengan seorang perempuan tua. Dan Nabi berhenti, Nabi dengar rintihan seorang perempuan tua tu agak lama. Maka dalam hati Adi bin Hatim terdetik dalam hati dia. Dia kata, kalau Muhammad ni bukan seorang raja. Seperti mana yang aku dengar, orang kata Muhammad ni nak jadi raja. Tetapi apa yang aku tengok, Muhammad bukan seorang raja. Kalau dia raja, dia mesti ada sifat takabbur, sombong. Dia tak akan jumpa orang tepi jalan. Apatah lagi dia nak layan perempuan tua yang begitu lama duduk sembang dengan dia. Dan kan dia buat tetamu ni, bermakna Muhammad bukan seorang raja seperti mana yang aku dengar orang cerita pada aku. Satulah hilang dari diri dia. Habis Nabi layan seorang tua, Nabi bawa balik. Sampai rumah Nabi, duduk rumah Nabi. Ketika mana nak duduk tu, Nabi pun ambil lah wisadah ataupun bantal duduk ni.
yang dibuat daripada kulit yang kasar, Nabi bagi pada dia. Dia pun ambil. Dia kata, tak, engkau lah duduk. Dan Nabi tak, engkau duduk. Maka dia pun duduk di atas wisadah tadi itu. Dan dia detik dalam hati dia. Dia kata, kalau macam ni lah, Muhammad bukan seorang raja. Kalau seorang raja, mesti dia duduk di atas tempat singgah sana dia. Aku duduk atas bawah. Aku akan duduk atas lantai. Tapi pada hari ini, kata Adi bin Hatim, aku duduk di atas bantal tinggi daripada Muhammad. Dan Muhammad bersila di atas lantai. Bermakna Muhammad bukan seorang raja. Kemudian dia melihat rumah Muhammad sangat simple. Kalau dia seorang raja, seperti mana Kisra, seperti mana Kaisar, mesti duduk dalam singgasana begitu hebat. Tapi dia lihat rumah Muhammad sangat simple. Bermakna dia tahu Muhammad ni bukan seorang raja. Dan apa yang dengar selama ini adalah fitnah yang dilemparkan oleh orang ramai kepada Muhammad. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Adi bin Hatim dia melafazkan 2 kalimah syahadah di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana akhlak yang dilihat, perilaku yang dilihat pada diri Muhammad itu tidak sama seperti mana yang diceritakan oleh orang ramai. Orang yang ramai memfitnah akan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia beriman kepada Allah dan Rasul. Itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah yang boleh kita bincangkan pada malam ini. Bagaimana satu rombongan daripada bumi Habsyah, 30 orang, 40 orang datang ke kota Mekah, bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislaman mereka. Kerana apa? Kerana mereka terpegun, teruja dengan akhlak yang cukup hebat yang dipamerkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melihat kebenaran itu berada di hadapan mata mereka, dan akhirnya mereka menyatakan 2 kalimah syahadah di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah rakamkan perbuatan mereka itu, perbualan mereka itu di dalam surah Al-Qisas ayat 52 hingga 55. Jadi sekali itu sajalah yang boleh kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang itu memberi manfaat kepada kita bersama, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa akan datang, iaitu kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu Amul Huzni. Amul Huzni iaitu tahun kesedihan. InsyaAllah kita akan bincangkan pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita semua, mematikan kita semua dalam husnul khatimah, mati yang terbaik insya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf. Sekadar itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.